Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Soal Rakyat malam ini, edisi 22 Julai 2020 dan saya Hazrina Kasim. Hari ini di Soal Rakyat kita akan membincangkan satu isu yang dikira sangat penting memandangkan tinggal lebih kurang 9 hari saja lagi umat Islam di negara ini akan meraihkan sambutan Aidiladha dan menjalankan ibadah kurban. Pastinya ada beberapa SOP yang perlu dipatuhi bagi melancarkan sambutan dan juga ibadah korban ini. Namun sebelum itu kami ingin bawa pemerhatian penonton Soal Rakyat pada malam ini berkenaan dengan perutusan khas yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Isnin lalu. Kami kongsikan antara imbasan perincian perutusannya. Silakan. Saya agak bimbang. Saya bimbang dengan kewujudan 13 kluster baru sepanjang tempoh PKPP. Contohnya kluster restoran Kuala Lumpur. Dalam kalangan pekerja restoran yang dilaporkan sejak 6 Julai 2020 dan kluster Stutong yang bermula sejak 18 Julai 2020. Dan selain itu sejak 7 Julai 2020 terdapat 4 kluster baru yang dikesan berpunca daripada mereka yang pulang daripada luar negara, iaitu kluster di Sarawak sebanyak 3 kes, kluster di Melaka 5 kes, kluster di Terengganu 3 kes dan kluster di Kuala Lumpur 2 kes. Lebih membimbangkan saya, kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Situasi ini tidak boleh diambil mudah oleh kita semua. Dan saya pasti saudara-saudari tidak mahu kerajaan kembali melaksanakan lockdown sekiranya kes-kes COVID-19 meningkat dengan mendadak. Saya juga berdoa dan mengharap agar kita tidak perlu sampai ke tahap itu. Itu dia tadi, kebimbangan yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia berkenaan dengan situasi yang berlaku ketika ini. Kewujudan 13 kluster baru dalam tempoh PKPP ini, apatah lagi dengan kes positif COVID-19 sudah kembali kepada 2 digit. Dan pastinya juga dalam perutusan yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menyentuh tentang sikap masyarakat yang dianggap seolah-olah sambil lewa dan lupa untuk menjalankan kehidupan dengan berasaskan kepada normal baharu, iaitu memakai pelitup muka, sanitasi tangan dan juga melakukan penjarakan sosial. 3 asas utama ini seolah-olah dilupakan masyarakat. Persoalan yang timbul sekarang ini, adakah sekiranya ia masih lagi berterusan sikap masyarakat kita sebegini? Mungkinkah SOP Aidiladha dan juga ibadah korban ini mungkin juga gagal untuk dipatuhi? Itu yang akan kami bawakan di Soal Rakyat malam ini bersama dengan 2 tetamu istimewa kami. Elok saya perkenalkan di sebelah saya. Ini dia Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, Pengarah Bahagian Penyelidikan JAKIM. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Dr. Zulhizam Abdullah, Pakar Perubatan Kesihatan Awam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih bersama kami, Dr. Sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, berbalik kepada persoalan kita nak menyentuh tentang SOP Aidiladha dan ibadah korban ini. Apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu adalah satu kebimbangan yang perlu kita juga ambil perkara ini sebagai sesuatu yang serius. Kalau boleh saya nak mulakan dengan doktor terlebih dahulu untuk kita kongsikan berkenaan dengan sambutan ini. Ini juga adalah satu kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan sendiri untuk semua menjalankan ibadah korban dan meraihkan sambutan Aidiladha. Namun, untuk kita fahamkan rakyat terlebih dahulu, Doktor, apakah sebenarnya yang terkandung antara intipati SOP untuk sambutan Aidiladha pada tahun ini? Silakan. Baik, terima kasih, Rina. Yang pertamanya, apabila kita bercakap tentang SOP ataupun Standard Operating Procedure, Kementerian Kesihatan sebenarnya ingin membantu rakyat. Ya. Kementerian Kesihatan sebenarnya ingin memberi panduan dalam pencegahan
panduan dalam meneruskan kehidupan kita dengan norma-norma baru. Baik, apa yang kita akan lalui dalam masa 9 hari akan datang iaitu kita akan menyambut sambutan Aidiladha. Ya. Dan seperti biasa, lazimnya kita akan ada ibadah korban. Ianya adalah satu bentuk kehidupan, tetapi yang berbeza pada tahun ini ialah amalan kita sudah tentu berbeza kerana kita berada di keadaan ancaman pandemik COVID-19 masih lagi belum reda. Ya. Ingin saya jelaskan di sini, seperti yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah sebut tadi dari kebimbangan. Ya. Masyarakat di Malaysia perlu faham, keadaan sekarang ini kita dibenarkan untuk meneruskan aktiviti ekonomi, kita dibenarkan untuk meneruskan aktiviti sosial, kita sudah pun boleh ke masjid, ke surau menjalankan ibadah kerana keadaan penyakit COVID di Malaysia adalah dalam keadaan terkawal. Keadaan terkawal berbeza dengan kita bebas dari ancaman. Kita tidak pernah lagi bebas dari ancaman. Dan seperti mana concern yang Amat Perdana Menteri dan seperti mana juga pesanan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, kes-kes di luar negara masih menunjukkan angka yang tinggi. Ada setengah negara masih lagi 3 digit, ya, kes-kes beratus sehari. Artinya dan tidak ada satu negara pun yang boleh menutup negara dia dari sempadan dia selama-lamanya. Kita menerima sama ada warga negara Malaysia ataupun bukan negara masih lagi kembali ke Malaysia dengan peraturan-peraturan tertentu. Jadi di sini Kementerian Kesihatan, ya, sebagai kementerian yang menjaga dari segi aspek kesihatan, perawatan, pencegahan. Kita bukan ingin nak menyusahkan rakyat. Tapi apa yang ingin saya jelaskan di sini ialah rakyat perlu memahami bahawa dalam keadaan kita masih lagi belum ada ubat khas untuk merawat COVID-19. Dalam keadaan kita masih lagi tidak ada vaksin yang dengan suntikan vaksin kita akan terselamat daripada dijangkiti oleh kuman. Maka apa yang ditekankan oleh Kementerian Kesihatan pada masa ini ialah nasihat-nasihat yang bersifat pencegahan dan juga kawalan awal. Jadi di sini, apa yang ingin kita tekankan di sini ialah nasihat ini nampak macam mudah. Penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter. Amalan membersihkan tangan. Ya, kerap mencuci tangan. Dan dalam keadaan-keadaan risiko yang mana kita dapat mengelakkan daripada keadaan yang sesak, bersempit dan keadaan-keadaan mereka yang bersimptom, kita amat menggalakkan untuk memakai topeng muka, pelitup muka ataupun mask. Seolah-olahnya ini macam bukan rawatan. Dan atas sifat itulah mungkin rakyat merasakan bahawa saya tidak diberi rawatan. Tetapi kalau rakyat memahami bahawa pencegahan ini sebenarnya adalah satu rawatan dan kita bersama-sama bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan kita dan bukan semata-mata Kementerian Kesihatan saja. Jadi kita sama-sama berpeluang untuk menjadi anggota barisan hadapan, bersama-sama memerangi COVID dengan matlamat yang sama iaitu mencegah jangkitan. Dan alhamdulillah sebelum ini dengan amalan norma baru yang kita ada, penjarakan sosial, mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sebagainya, kita berjaya melandaikan graf. Kita berjaya menurunkan dan kita juga menerima pujian kerana kita dapat menurunkan kes. Jadi saya fikir amalan ini perlu diteruskan. Okey, nampak mudah bak kata doktor. Tapi kadang-kadang mungkin kerana keselesaan yang diberikan dari segi kita mudah untuk melakukan aktiviti sosial, aktiviti ekonomi, itu yang membuatkan ada dalam kalangan masyarakat yang terlupa bahawa norma baru ini perlu diteruskan kerana pandemik COVID-19 ini belum berakhir. Baik, Datuk, apa yang kita nak tekankan di sini adalah berkenaan dengan sambutan Aidiladha dan juga ibadah korban ini. Pastinya ia sesuatu yang dinantikan. Maklumlah kalau dilihat sebelum ini, masa sambutan Aidilfitri, pastinya ramai yang mungkin kecewa tak dapat merentas negeri balik ke kampung beraya bersama dengan keluarga. Tapi ini peluang yang ada. Tetapi masih lagi kita menetapkan SOP-nya. Bagaimana kita nak melihat dari segi SOP nak melakukan solat Aidiladha itu sendiri dan juga ibadah korban. Kirina, sebelum itu saya kembali kepada malam tadi, semalam telah diumumkan bahawa tarikh
Hari Raya Aidil Adha ialah pada 31 Julai. Ya. Iaitu hari Jumaat depan, insya-Allah. InsyaAllah. Pastinya sebagaimana Rina sebut tadi ialah sambutan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam khususnya di Malaysia. Ya. Macam kita sebut, dia jadi sambutan dua raya. Ya. Dia qada raya Aidilfitri. puasa Aidilfitri dengan Aidil Adha. Dan oleh kerana kita masih lagi dalam tempoh PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ya. Maka oleh kerana itu pihak kerajaan di bawah Majlis Keselamatan Negara dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan pihak JAKIM sendiri, kita telah bentangkan satu cadangan SOP bagi menjalankan ibadah korban. Di samping SOP sedia ada berkaitan aktiviti masjid dan surau. Okey. Masih berkuat kuasa. Jadi bagi menunaikan solat Aidil Adha akan datang, syukurlah. Mana khususnya kaum lelaki dah tak khawatir untuk jadi imam, berkhutbah hari raya Aidil Adha pula. Itu Aidilfitri dah serang. Tapi kali ini dah bolehlah bersama di masjid, insya-Allah. Dengan SOP tersebut, SOP aktiviti masjid dan surau yang memang telah dikeluarkan berdasarkan arahan Ketua Pengarah Kesihatan. Di situ ada pihak yang bertanya, bagaimana situasinya? Yang penting ialah pengawalan, pencegahan dengan penjarakan. Dulu mula-mula kita start dengan kata 12 orang, 30 orang, 40 orang, 1/3 masjid. Yang terkini pindaan Julai 2020, makna kita beri kelonggaran mengikut kapasiti masjid, malah dibenarkan jika di kawasan masjid atau surau tersebut nak pasang kemah, mana boleh meramaikan lagi jemaah. Syarat penjarakan perlu ada, bawa sejadah sendiri, pakai pelitup muka. Ini semua adalah antara kriteria ataupun perkara yang perlu dipatuhi. SOP yang perlu dipatuhi agar dapat terjaga kita terhindar daripada pencemaran ataupun penularan wabak COVID-19. Dan berkenaan dengan ibadah korban, tadi raya, tadi sembahyang. Lepas solat sunat Aidil Adha, orang pun nak menunaikan ibadah korban ini tadi. Kita beri kelonggaran. Kalau dulu mungkin orang bayangkan langsung tak boleh. Jadi ada beberapa syarat berdasarkan SOP ini. Dan syarat-syarat ni sebenarnya memang sudah sedia ada dalam peraturan. Cuma tidak pernah, mungkin orang tak apa tahu. Contoh, dalam setiap ekor lembu yang nak dikorbankan, kita letak satu garis yang tinggi, iaitu 30 orang petugas. Arti petugas-petugas ni akan bertanggungjawab untuk menumbangkan lembu, menyembelih lembu, melapah, memotong dan membuat dagihan. Jadi itu antara perkara yang kita ketengahkan. Kalau sebelum ni tak ada. Berapa ramai nak buat-buatlah. Lagi meriah, lagi seronok. Lagi meriah, lagi seronok. Dan di samping itu, sebelum ibadah korban ini dapat dilaksanakan, kita letakkan juga beberapa syarat, bukan syarat oleh pihak JAKIM, bukan syarat oleh pihak berkuasa agama, tapi syarat oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Artinya setiap ekor lembu itu perlu mendapat sijil kesihatan veterina bagi setiap ekor lembu dan perlu mendapatkan permit untuk menyembelih. Ini semua bukanlah untuk menyusahkan ataupun menimbulkan permasalahan, sebenarnya untuk kebaikan ummah. Kenapa perlu sijil kesihatan? Untuk memastikan lembu yang dikorbankan itu benar-benar sihat. Kerana Malaysia belum lagi bebas daripada foot and mouth disease. Yang kedua, untuk pastikan kenapa perlu permit, untuk memastikan di mana nak disembelih, ke mana darah nak mengalir, ke mana sisa buangan hendak disalurkan. Itu antara yang sering kali masyarakat bertanya, payahnya. Sebenarnya tak payah, memang itulah peraturannya. Ya. Baru sedar. Baru sedar ada peraturan. Okey. Baik, kalau apa yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi, SOP ibadah korban ini memang sudah ada. Tapi kita perkuatkan lagi memandangkan situasi pandemik yang berlaku ketika ini. Tapi selepas ini, Doktor dan juga Datuk, kita nak memberi fokus lebih mendalam berkenaan dengan apa yang terkandung dalam SOP ini. Adakah ianya sama untuk terpakai kepada negeri-negeri lain ataupun negeri lain boleh mengadakan SOP mereka sendiri? Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas kami.
SOP Aidil Adha dan ibadah korban itu yang perlu difahami oleh rakyat ketika ini, dan bersama kita akan bincangkan lebih lanjut bersama dengan Datuk Dr. Sirajuddin dan juga Dr. Zulhizam. Berbalik kepada Doktor, apa yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi berkenaan dengan pelaksanaan penyembelihan korban ini? Ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi, di mana perlu mendapatkan sijil kesihatan veterina dan permit, kemudian dari segi tapak yang sesuai untuk bersih dan juga selamat, serta perlu melaporkan program korban yang akan dijalankan ini kepada pejabat kesihatan daerah. Dan kalau kita lihat dari segi kawalan pelaksanaan itu, Doktor, pastinya orang membayangkan adanya pegawai-pegawai yang ditugaskan daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri untuk memantau situasi ataupun dalam aktiviti ibadah korban itu sendiri. Bagaimana pandangan Doktor? Baik, terima kasih Rina. Walaupun kita ada SOP ibadah korban, ya, yang pertama kalinya seolah-olahnya macam pertama kali, ya, macam ada berperaturan, tetapi apabila kita seperti yang Datuk telah sebut tadi, sebenarnya untuk menyembelih itu sendiri memang sudah ada peraturan, ya. Jadi kita perkukuhkan peraturan-peraturan ini dengan kerjasama daripada pihak Jabatan Veterina, dengan pandangan daripada pihak JAKIM dan juga Kementerian Kesihatan. Ibadah korban itu sendiri, ya, pada tahun ini diperkukuhkan tata caranya, yang mana bagi kawasan-kawasan yang telah pun ditetapkan sebagai yang dibenarkan untuk melakukan ibadah korban, seperti mana dalam SOP, ialah sama ada di masjid yang perlu memohon kebenaran kepada pihak Jabatan Agama, ya, ataupun di tempat-tempat yang telah pun ditetapkan oleh pihak veterina sebagai pusat penyembelihan, sama ada pusat penyembelihan swasta ataupun pusat penyembelihan kerajaan. Yang ini pihak di daerah boleh berhubungi dengan pihak veterina sama ada di daerah ataupun di negeri. Dan bagi tujuan kawalan, maka mana-mana tempat yang ingin memohon juga melakukan korban, ia perlu juga memaklumkan dan memohon, mesti dapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi semua ini perlu ada kelulusan bagi tujuan kawal selia, dan selepas tu perlu ada kebenaran untuk menyembelih itu sendiri, permit supaya haiwan yang disembelih itu mengikut peraturan-peraturan daripada veterina sebagai selamat dan bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan haiwan. Maka setelah dia mendapat dua kebenaran berkenaan, maka penganjur, jadi kita ada masa lagi, ya, kita ada masa lagi sehingga Hari Raya Aidil Adha ni, maka penganjur setelah mendapat kelulusan perlu memaklumkan kepada pihak Jabatan Kesihatan untuk memberitahu bahawa penganjuran berkenaan akan diadakan di tempat-tempat yang telah pun dibenarkan, ya. Jadi di sini Kementerian Kesihatan bukanlah bersifat ingin menjadi penguatkuasa yang menyusahkan keadaan. Tidak sama sekali. Kita ingin membantu, yang pertamanya, peranan Kementerian Kesihatan yang akan dikuatkuasakan oleh pihak pejabat kesihatan. Sebenarnya bukan dikuatkuasakan pun, untuk membantu supaya kelancaran. Yang pertamanya, sudah tentu kita nakkan orang-orang yang sihat sahaja yang melakukan aktiviti berkenaan. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga tidak mahu mereka yang mendapat arahan perintah kuarantin di bawah pengetahuan dan penyeliaan pejabat kesihatan daerah yang tahu siapa yang sebenarnya yang dikuarantin, siapa sebenarnya yang pakai gelang merah dan sebagainya, supaya mereka ni tidaklah pula keluar ke tempat-tempat berkenaan untuk mengikuti ibadah korban. Mereka boleh berniat memasang korban sebagainya, hantar wakil. Kita yang itu kita uruskan dengan pihak Jabatan Agama dan juga penganjur. Jadi Jabatan Pejabat Kesihatan juga akan juga membantu dari segi perkara-perkara yang mana kita ingin mengelakkan overcrowding. Ya, kita serahkan kepada pihak Jabatan Agama Negeri yang mana akan mengeluarkan panduan mereka sendiri dari segi tata cara sebenarnya. Tapi yang penting kita nakkan supaya norma baru tu dijalani. Mereka yang sihat melakukan korban, mereka yang sihat juga boleh hadir untuk tujuan agihan dan penerimaan, penjarakan sosial, dan bilangan yang berada selepas ataupun mungkin ada jamuan di tempat-tempat berkenaan juga mematuhi perkara-perkara tujuannya untuk nak mencegah penyakit. Ya. Jadi peranan Jabatan Kesihatan atau pejabat kesihatan di daerah juga adalah untuk facilitate dan membantu pihak Jabatan Agama dan juga membantu pihak veterina, dan bear in mind juga
proses ibadah korban ini dia akan berlanjutan daripada hari raya pertama selepas saja solat sunat Aidil Adha, kemudian seterusnya hari kedua, dan juga bergantung kepada kapasiti ataupun bilangan lembu yang dirancang oleh pihak penganjur. Jadi berdasarkan kepada SOP juga dibenarkan pada pagi sampai ke setelah petang. Nanti mungkin pihak Datuk akan ulas sebab benda ini juga perlu dikawal bersama-sama oleh masjid dan surau. Okey, baik. Apa yang dijelaskan oleh doktor tadi memang pemahaman saya kira cukup penting untuk rakyat sendiri tahu. Tapi berbalik kepada SOP ibadah korban ini, Datuk. Kalau kita lihat apa yang dikeluarkan itu adalah untuk rujukan wilayah persekutuan. Bagaimana pula untuk negeri-negeri lain di seluruh negara ini? Adakah menggunakan rujukan yang sama atau boleh ada SOP yang berbeza? Okey, dalam proses pengeluaran SOP ini di peringkat JAKIM sebagai agensi persekutuan dia bertanggungjawab membuat penyelarasan dari segi pelaksanaan apa jua peraturan ataupun garis panduan termasuklah SOP ini. Apa yang kita bentangkan di peringkat awal di dalam mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan Ehwal Islam. Itu adalah asasnya. Setelah dipersetujui oleh semua mufti-mufti dan juga ahli-ahli yang dilantik dalam muzakarah tersebut. Keputusan ini di peringkat persekutuan, di peringkat wilayah, kita akan bangunkan SOP bersama dan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk mendapatkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Negeri-negeri, mereka membawa balik satu garis panduan yang dah standard, cuma mengikut kesesuaian pelaksanaan di negeri. Jadi negeri mempunyai bidang kuasa khususnya dalam pelaksanaan urusan berkaitan hal ehwal Islam. Maka Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri akan berbincang dan mengeluarkan satu garis panduan untuk pelaksanaan di negeri. Jadi kerana itu kita lihat ada perbezaan. Ini mengikut kesesuaian di negeri masing-masing. Dalam perbincangan itu, kerana itu kita tak, benda ni dalam membangun SOP ni kita tak rigid. Bukanlah khususnya dalam konteks pelaksanaan di negeri. Negeri mempunyai bidang kuasa untuk membincangkan mengikut kesesuaian di peringkat negeri. Sebab tu ada negeri letak 20, ada negeri letak 14. ada 40 pun ada. Artinya bukan kerana bila ramai itu menunjukkan di negeri itu lebih mudah, ramai itu untuk memudahkan urusan. Dalam masa yang sama, dalam SOP yang kita letakkan, ciri-ciri utama tu akan dibawa dan diletakkan dalam SOP di peringkat negeri. Contohnya, elakkan 3S. Sesak, berada di tempat yang sempit, sembang dekat-dekat. Kerana itu adalah antara perkara yang perlu dielakkan bagi menangani isu dikhawatiri berlaku penularan. Ada kluster lain. Jadi itulah antara apa yang kita laksanakan di peringkat persekutuan untuk penyelarasan dengan negeri. Mana boleh, negeri akan laksanakan insya-Allah. Okey, baiklah. Ternyata apa yang ditetapkan itu memudahkan untuk semua mereka yang terlibat pada semua pihak. Ya, betul. Baik, berbalik kepada doktor. Kalau kita lihat kehadiran PUS dan juga PUI, person under surveillance dan juga person under investigation ini ternyata dilarang. Tetapi bagaimana pihak penganjur sendiri nak memastikan untuk mendapatkan maklumat mereka yang tergolong dalam PUS dan PUI ini dapat dikawal? Terima kasih. Itu sebabnya kita memohon supaya penganjur yang mana telah pun mendapat kebenaran untuk menjadi penganjur, telah pun ada permit untuk melakukan penyembelihan di tempat-tempat yang telah pun dibenarkan, untuk menghubungi pejabat kesihatan dan menjelaskan siapakah sebenarnya yang akan bertugas pada hari berkenaan. Menjelaskan siapa yang bertugas. Sudah tentu pejabat kesihatan mempunyai maklumat tentang siapakah sebenarnya yang di dalam perintah pemantauan di rumah yang sepatutnya perlu memenuhi keperluan kuarantin, berada di rumah, tidak keluar tanpa kebenaran dan sebagainya, kecuali dalam hal kecemasan. Mereka sewajarnya berada di rumah. Jadi di situlah sebenarnya kita bukan ingin menghalang PUI-PUS melakukan korban. Tetapi dalam keadaan nyaman kita sekarang ini dalam konteks ancaman COVID, maka mereka ini kita memang tidak benarkan dan mereka perlu menyelesaikan tanggungjawab. Saya ingin jelaskan di sini, PUI, PUS, termasuklah mereka yang balik dari luar negara dan sebagainya.
jangan jadikan arahan perintah kuarantin itu sebagai hukuman. Ianya bukan satu hukuman. Ianya adalah satu tanggungjawab demi melindungi kesihatan awam. Saya percaya ya, kalau kita saya pohon saya nak ulas sikit PUI, PUS dan juga orang yang diarahkan untuk kuarantin ini. Faham. Supaya masyarakat perlu jelas kenapa mereka perlu terlibat bersama untuk menyelesaikan 14 hari berkenaan. Pemantauan semasa 14 hari itu bukan semata-mata untuk nak menyelesaikan 14 hari itu saja, tetapi adalah bagi tujuan mereka sedar mereka ada simptom ataupun tidak. Yang tu yang mereka bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bahawa selama 14 hari saya tak ada simptom. Okey. Baik, itu yang jelas apa yang diperkatakan oleh Dr. Zulhizam berkenaan dengan kehadiran PUI dan juga PUS ini. Dalam masa yang sama, mungkin Datuk boleh perjelaskan kalau kita lihat mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi dan kecil manis ini, bagaimana kita nak pastikan kehadiran mereka ini adakah dibenarkan ataupun tidak? Baik, itu adalah menjadi tanggungjawab penganjur. Okay. Penganjur ini sama ada kalau di masjid mungkin jawatankuasa masjid mungkin ataupun pihak-pihak yang menganjurkan ibadah korban. Bukan sahaja nak memastikan mereka ini tidak ada di dalam petugas, malah normally bila perbincangan kami penyembelih ni biasanya orang lama-lama lah. Yang memang berpengalaman. Betul. Dikhawatiri mereka ni antara mereka yang mempunyai penyakit kronik. Cuba dielakkan. Okay. Malah ramai lagi generasi baru yang boleh melaksanakan insya-Allah. Yang paling kami khawatir jika PUI atau PUS itulah tukang sembelih. Itu yang merisaukan sebenarnya. Merisaukan. Namun macam disebut oleh Dr. Zulhizam sebentar tadi, bahawa dilaporkan kepada pihak pejabat kesihatan daerah. Mereka tahu siapa yang masih PUI, PUS dan sebagainya. Di samping itu, kelulusan untuk masjid surau masih dapat daripada Jabatan Agama Islam Negeri dan mereka ini mana ada check and balance supaya tidak wujud situasi yang kurang selesa lah. Istilahnya kalau grup ni ada, orang lain pun akan merasa risau. Yeah. Adakah mereka ni akan terjangkit dengan kehadiran di dalam perkumpulan tersebut? Pertambahan satu lagi, Datuk. Mereka yang mungkin bertongkat bagaimana pula? Okey, normally kalau bertongkat ini nak kerja melapah ni memang tidaklah. Kalau dia hadir untuk urusan-urusan yang lain itu tidak menjadi halangan. Okay. Bertongkat. Tapi kalau dia nak tolong pegang lembu tu mungkin mustahil lah. Okay. Ataupun nak tolong potong lapah dan sebagainya. Sebab bila dalam keadaan sambutan Hari Raya dan juga ibadah korban ini, kehadiran itu normally contoh sebelum tu dia sembahyang bersama dan tak menjadi masalah untuk hadir bersama. Okey, memandangkan ini juga mungkin pertama kali selepas kita lihat Aidilfitri itu banyak dari segi perkara yang tidak dapat dilakukan dan pastinya ini juga saat yang dinantikan oleh anak-anak juga. Betul. Sebab selalunya kalau kita lihat ibadah korban ini dijalankan, kalau dah boleh datang satu keluarga bersama dengan anak-anak untuk mereka menyaksikan sendiri ibadah korban itu. Dalam situasi ini kita juga mungkin dalam masa yang sama tak nak menghampakan anak-anak tapi memikirkan soal keselamatan dan kesihatan mereka. Oleh kerana itu dalam SOP kita letakkan contoh tadi, cuba elakkan 3S. Kehadiran mereka itu boleh. Okay. Cuma elakkan 3S. Maksudnya tidak berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit, ramai-ramai nak menyepit di situlah, semua nak duduk. Yeah. Kemudian sembang dekat-dekat. Ni kalau orang membawang biasalah sembang dekat-dekat. Pasal tak nak orang lain dengar. Maknanya itu antara perkara yang istilahnya memang dah tak boleh buat. Okay. InsyaAllah. Maknanya tanggungjawab ini juga diberikan kepada pengurusan pihak yang penganjur ibadah korban ini untuk memastikan yang hadir dalam program ibadah korban ini mematuhi SOP yang kita tetapkan. Mungkin doktor nak tambah sedikitlah berkenaan dengan kehadiran kanak-kanak ini sewaktu ibadah korban dijalankan. Sebenarnya apabila kita membangunkan SOP, kita engage dengan semua kementerian, jabatan dan sebagainya. Nasihat kita tetap sama. Kita ingin protect atau melindungi mereka yang berada di kumpulan yang ekstrim. Contohnya warga emas dan kanak-kanak.
matlamat kita bukan nak menghalang tanpa sebab. Kita nak protect, kita nak melindungi. Dan kita tahu bahawa di kalangan pesakit COVID, bagi kumpulan umur yang ekstrim, khasnya warga emas, mereka menghadapi komplikasi dan penyakit yang kita kalau boleh kita nak elakkan. Ya. Bagi kanak-kanak juga, ya, sekarang ni pun kita dah buka sekolah dan sebagainya. Jadi kita ingin memastikan bahawa norma baharu dalam kita meneruskan kehidupan kita dipatuhi dari segi penjarakan, amalan pencucian tangan dan memakai pelitup muka. Jadi penganjur harus mengambil peranan di sini sebab Kementerian Kesihatan dan bersama-sama dengan Jabatan Agama juga veterina perlu mendapat kerjasama daripada penganjur seperti yang saya sebut tadi, memaklumkan. Yang keduanya, ambil peranan juga melaksanakan seperti mana garis panduan dan SOP yang telah pun dibangunkan, yang mana tidak digalakkan mereka yang di dua kumpulan umur ekstrim ini untuk hadir. Ya. Mungkin kita juga boleh sentuh berkenaan dengan kebiasaannya kalau pelaksanaan ibadah korban ini ada juga dalam kalangan ahli keluarga ini yang melakukan korbannya sendiri di rumah. Tapi dalam situasi begini, bagaimana doktor? Adakah dibenarkan? Itu sebabnya ya. Kita dalam SOP kita memaklumkan kebenaran perlu terlebih dahulu didapatkan oleh pihak berkuasa tempatan sekiranya ianya dilaksanakan di luar daripada premis masjid dan surau. Di sini pihak PBT perlu melakukan penilaian. Sebab sebenarnya benda ini sebenarnya telah pun ada dalam peraturan sebelum ini dari segi kita nakkan bahawa haiwan diperlakukan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan iaitu veterina dan juga pihak berkuasa tempatan. Jadi di sini mereka perlu memohon. Jadi dari segi kawal selia, pihak PBT akan membuat keputusan kewajaran dibenarkan ataupun tidak. Saya tidak boleh kata ya ataupun tidak. PBT perlu membuat penilaian. Sebab yang penting di sini ialah kebolehan untuk keadaan berkenaan bersesuaian ataupun tidak dengan SOP. Itu dari segi COVID. Dari segi haiwannya, adakah ianya bersesuaian untuk dilakukan penyembelihan, pengelupusan sisa dan sebagainya. Itu perlu mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak veterina. Dalam konteks Kementerian Kesihatan, kita inginkan perkara ini teratur supaya matlamat kita dalam mengurangkan dan mencegah penyakit itu tercapai. Jadi kita bersama-sama kesihatan untuk semua untuk kesihatan. Okey, baik, jelas di situ, doktor. Dan sebenarnya selepas ini mungkin kita nak melihat pula dari segi proses pengagihan itu. Ini juga satu cabaran sebenarnya, Datuk. Dan kalau diikutkan sambutan Aidilfitri yang lalu, pastinya ada pihak polis yang membuat rondaan. Tapi kita nak tahu juga untuk Aidiladha kali ini, adakah perkara yang sama bahkan dilakukan? Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam Soal Rakyat, masih lagi membincangkan tentang SOP Aidiladha dan juga ibadah korban. Datuk, ini soalan yang saya kira kalau kita lihat tahun ini istimewa, di mana di setiap lokasi itu perlu disediakan kaunter yang boleh dilakukan pemeriksaan suhu badan, perlu sanitasi tangan, dari segi menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Namun yang menjadi persoalannya ketika ini, adakah JAKIM menyalurkan sebarang peruntukan kepada masjid-masjid dan juga kepada surau untuk menyediakan peralatan yang disediakan ataupun yang diperlukan ini. Kebersihan perlu diutamakan, Datuk. Kalau kita lihat senario dan apa yang berada di masjid, di surau, tiap-tiap Jumaat memang dia buat collection. Artinya masjid ni ada dana. Sekarang ni kita dah buat sembahyang Jumaat dah bukan baru seminggu dua. Artinya telah ada dana yang dikutip dari segi dana. Yang kedua, dalam pembukaan ataupun pelaksanaan aktiviti masjid dan surau, prosedur yang sama berjalan. Artinya bukan baru hari ini untuk ibadah korban, masjid mesti ada
alat pengimbas suhu. Dia memang dah hadir dah. Untuk sembahyang Jumaat tu memang semua yang hadir akan diimbas suhu, akan ada hand sanitizer untuk membuat pencucian dan sebagainya. Jadi kalau semata-mata untuk 4 hari, jika 4 hari, kalau sehari ibadah kurban tidak menjadi masalah. Saya yakin dan percaya masjid dan surau ada dana bukan mahal sangat pun yang boleh dibelanjakan untuk kemaslahatan ummah. Itulah gunanya dana yang disumbangkan oleh masyarakat, oleh jemaah kepada masjid untuk dipulangkan balik manfaatnya kepada masyarakat ketika program dilaksanakan. Kalau yang orang kata bermurah hati tu, bawalah untuk kongsi sama-sama juga hand sanitizer dan sebagainya. Ataupun Datuk. contoh Jumaat ni ramai-ramailah tambah sikit. Gaji pun dah masuk. Bolehlah tambah sikitlah tabung masjid tu. Kalau biasa bagi warna biru RM1, ini bagi warna merah RM10 atau hijau. Jadi menambah bilangan atau kutipan masjid untuk boleh dimanfaatkan ketika ibadah kurban. Baik, itu yang terbaik sebenarnya. Okey, kita nak berbalik kepada persoalan saya tadi sebelum kita berhenti rehat tentang bagaimana mungkin kawalan yang dilakukan sempena sambutan Aidiladha ini. Kalau dulu sambutan Aidilfitri memang nampak sangat ketat, betul-betul tegas dan berdisiplin. Daripada sudut pandang doktor sendiri, perlu ataupun tidak pemantauan ataupun ada pihak peronda polis yang melaksanakan dari segi pemantauan untuk sambutan Aidiladha kali ini? Baik. Kita perlu fahami apabila kita berada di dalam ancaman wabak pandemik sebenarnya, pandemik COVID yang masih belum reda, dari segi undang-undang peraturan kesihatan yang sedia ada yang sekarang ni yang govern tindakan kita. Jadi kita ada Akta 342 pencegahan dan kawalan penyakit. Di situ ibu kepada undang-undang kita. Ya, di dalam section 11 kita ada kuasa yang mana Menteri Kesihatan boleh mengumumkan apakah tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan demi untuk mengawal sesuatu wabak. Dan dalam konteks COVID-19 ini, maka ada juga satu lagi dari segi legalnya, peraturan 10 dalam perkara 10, arahan ketua pengarah yang mana di sinilah punca kuasa kepada semua SOP-SOP yang kita ada. Kita ada SOP masjid, SOP yang terkini ibadah korban, SOP sekolah, semuanya itu ada punca kuasanya di bawah arahan ketua pengarah, bawah perkara 10. Jadi di sini, di bawah Perintah Kawalan Pergerakan juga ada disebut kesalahan-kesalahan yang mungkin boleh diambil tindakan sama ada dalam bentuk kompaun ataupun mungkin ambil tindakan mahkamah. Jadi di peringkat Majlis Keselamatan Negara bersama-sama juga dengan lain-lain agensi penguatkuasa termasuk juga Kementerian Kesihatan, bukan untuk hari raya saja, bukan untuk hari raya Aidiladha saja. Setiap hari memang kita ada laporan aktiviti task force bagi mematuhi SOP dan juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sama ada semasa dulu tu lagi sampailah kepada bersyarat sampai terkini pemulihan. Iaitu aktiviti task force berkenaan untuk aktiviti harian. Jadi kalau harian berkenaan juga berkaitan juga dengan Aidiladha, maka perkara yang sama juga dipantau. Jadi bukanlah pemantauan berkenaan semata-mata kerana Aidiladha, tetapi peranan agensi penguatkuasa ialah berdasarkan kepada situasi dan sebagainya untuk memantau berdasarkan kepada keadaan pematuhan SOP demi untuk pencegahan dan juga kawalan penyakit. Okey, baik. Dan seterusnya mungkin kita nak bawakan pemerhatian penonton berkenaan dengan peserta korban yang digalakkan kalau boleh tidak hadir. Tapi dari satu sudut, bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa mereka yang menjadi peserta korban ini tidak hadir sewaktu penyembelihan dilakukan? Adakah terjejas dari segi kesempurnaan ibadah itu sendiri? Dan bagaimana pula untuk mereka warga asing Muslim ini? Yang kebiasaannya kalau kita tengok saban tahun sebelum ini memang diberikan kupon untuk mengambil bahagian daging korban itu. Tapi untuk tahun ini, Datuk, situasinya pasti berbeza. Pasti berbeza kerana itu yang disebut di bawah norma baharu. Bagaimana kita nak melaksanakan ibadah kurban. Jika kita singkap balik berkaitan dengan dari aspek syarak, hadir menyaksikan proses penyembelihan bagi ibadah kurban itu adalah sesuatu yang sunat. Artinya sunat ini arti tidak terjejas, menjejaskan ibadah itu, cuma dia ada sikit kurang pahala.
kerana tidak melakukan perkara sunat. Contoh dalam kita beribadah sembahyang tiap hari pun, ada perkara sunat, ada perkara yang rukun sembahyang yang wajib kita laksanakan, menyempurnakan ibadah solat. Serupa je. Artinya dia cuma kurang kerana yang lebih mudarat ialah yang kita sebut di dalam maqasid syariah ialah menjaga nyawa. Jadi menjaga nyawa itu lebih utama daripada melakukan perkara yang sunat. Kalau sebelum ni kita tangguhkan atau tutup program di masjid kerana nak menjaga nyawa ni tadi, bagi mengelakkan lebih ramai nyawa yang terkorban, lebih banyak yang terkorban. Oleh itu ia tidak menjejaskan. Ibadah korban akan berjalan seperti biasa walaupun tidak dihadiri dan disaksikan oleh peserta-peserta ibadah korban itu. Dan jika semua sekali hadir, pastinya kalau seekor lembu tu ada 8 bahagian. Ada 8 orang tercongok depan lembu tu, pastinya akan sukar untuk melaksanakan mengelakkan 3S itu tadi. Yang sesak, sempit, sembang dekat. Dan bila duduk dekat memang akan bercakap. Dan sesak dan sempit. Jadi ini antara perkara dalam norma baharu pelaksanaan ibadah korban yang boleh dilaksana, dan seperti mana disebut tadi, pelaksana ataupun penganjur mempunyai tanggungjawab memastikan perkara ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Bagi mereka yang mungkin warga asing. Warga asing, okey. Untuk menerima atau mengambil bahagian, sebab warga asing ini antara golongan yang dikategorikan sebagai orang susah ataupun kategori yang memerlukan bantuan. Nak mengambil tak ada masalah. Kerana tidak semesti nak mengambil bahagian itu dia mesti datang dalam kelompok petugas, tidak. Itu yang dikatakan cara agihan daging korban ni sama ada dengan cara yang berkenaan tu hadir di lokasi atau petugas hantar ke rumah untuk mengelakkan daripada kumpulan ini hadir di dalam kumpulan yang ramai. Atau boleh pandu lalu je, Datuk? Pastinya. Itu antara penyelesaian yang terbaik. Even sekarang orang bayar zakat fitrah bawa ni pun semua pandu lalu. Tak payah masuk masjid. Artinya kalau agihan tu boleh buat di pagar masjid, dia lalu naik motor, dia ambil, tunjuk kupon, ambil lah bahagian dia yang boleh dia makan dan manfaatkan, insya-Allah. Okey, itu berkenaan dengan warga asing Muslim untuk menerima agihan daging korban. Doktor, kita lihat juga ada dalam sesuatu tempat ataupun kawasan itu, apabila mereka ini sendiri menggunakan perkhidmatan daripada warga-warga asing sebagai mungkin pemotong daging dan sebagainya, petugas yang melaksanakan ibadah korban itu, adakah dalam situasi apa yang dilalui oleh negara ketika ini, warga asing ini ataupun bukan warga negara ini dibenarkan untuk menjadi petugas bagi ibadah korban? Baik. Apabila kita bercakap dari segi warga asing, warga asing ni sebenarnya kita perlu perincikan lagi. Kita ada warga asing pendatang dengan izin. Kita ada warga asing pendatang tanpa izin. Kita ada warga asing kumpulan pekerja profesional. Kita ada juga warga asing pekerja buruh. Jadi semuanya kita tidak boleh selonggokkan dalam satu kumpulan yang sama. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, betul, warga asing mereka ni ada risiko, tetapi apabila Kementerian Kesihatan melaksanakan saringan, ujian saringan untuk memastikan kumpulan-kumpulan yang wajar dilakukan ujian, konsep Kementerian Kesihatan adalah targeted screening. Artinya tidak semua memerlukan pengesahan ujian dan sebagainya, sebab yang sedia ada sekarang ni mereka yang terlibat dengan industri construction, pembinaan, mereka yang terlibat dari segi aktiviti security, dan juga kita ada nasihatkan juga warga-warga asing yang terlibat dari segi aktiviti gunting rambut, warga asing yang terlibat dengan aktiviti tertentu. Tidak kesemuanya. Jadi di sini patah balik kepada penganjur melaporkan kepada pejabat kesihatan. Bukan setakat lapor esok nak potong, esok nak sembelih, minta maaf. Esok nak sembelih. Tidak. Sudah ada kebenaran di mana lokasinya dan siapa petugasnya. Jadi pejabat kesihatanlah yang mengetahui kewajaran, sokongan dan pemantauan agar risikonya tiada di dalam aktiviti penyembelihan dan korban berkenaan.
Jadi laporkan kepada pejabat kesihatan ya setelah mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama dan juga pihak veterinar penyelidikan, dan kalau ada juga yang mereka memohon di luar daripada pihak masjid dan surau, mesti ada kelulusan pihak berkuasa tempatan. Jadi mereka ini perlu mendapatkan that clearance, selepas tu memaklumkan kepada Jabatan Kesihatan bagi tujuan pemantauan pelaksanaan. Okey, lagi satu mungkin boleh kita sentuh tentang kebiasaannya lah. Kalau kita menjalankan aktiviti ibadah kurban ini, penganjur kebiasaannya akan mengadakan jamuan untuk meraihkan petugas-petugas yang bertugas pada hari tersebut yang diadakan mungkin secara buffet. Tetapi bagaimana dengan tenaga kerja yang sangat terhad ini, adakah wajar untuk diadakan jamuan yang mana kita lihat sudah menjadi lazimnya setiap kali ibadah korban ini dijalankan? Baik, membuat jamuan bukan satu kesalahan. Dibenarkan, tapi kawalan. Sebab dia bukan setakat jamuan selepas menyembelih dan korban sebagainya seperti mana biasa. In fact, orang yang selepas menerima bahagian masing-masing pun mungkin akan buat jamuan di rumah dan sebagainya. Artinya, jamuan dan majlis makan tu secara terkawal dibenarkan. Tetapi apa yang penting ialah Datuk selalu sebut tadi, ya. Saya pun sebut juga, ya. 3S, ya. Sembang dekat, ya. Kita tak nakkan crowded space, ya. Dan kita nakkan supaya ada penjarakan dan sebagainya, ya. Jadi SOP yang sedia ada, norma baru sedia ada telah pun ada dalam urusan-urusan berkaitan dengan kehidupan baru. Jadi melaksanakan jamuan boleh, tetapi perlu mematuhi dari segi penjarakan, penyediaan tempat, pembersihan tangan, ya, dan kita tidak mahu overcrowding di tempat-tempat berkenaan. Okey, dan pastinya kalau ada keraian jamuan sebegini, terasalah meriahnya sambutan ibadah kurban itu sendiri, Datuk. Bagaimana pula mungkin pandangan Datuk sendiri dari segi mengadakan jamuan ini? Okey, dalam membangunkan SOP, kita dah mengambil kira dan kita berbincang antara agensi berkaitan dengan jamuan. Istilahnya, tak ada jamuan ni, tak jadilah program korban tu. Sebab, sebagaimana kita sedia maklum, contoh, ada bahagian-bahagian lembu yang memang dibuat sup. Ada bahagian-bahagian lembu yang ada masakan yang tersendiri. Betul. Even ada bahagian-bahagian lembu ni dah ada orang cop. Ya. Okay? Seorang pegang kepala, seorang nak ekor, seorang nak kaki, urat keting dan sebagainya. Ya. Dan part ini selalunya dijadikan satu hidangan kepada petugas. Sebagaimana dia sebut tadi, benda ini dibenarkan. Ya. Dah tidak ada halangan. Dengan syarat mematuhi SOP yang digariskan. Artinya pihak penganjur, sama ada jawatankuasa masjid, surau atau siapa saja yang menganjurkan ibadah korban, perlu memastikan yang hadir di dalam majlis itu menikmati hidangan dengan cara yang ditetapkan oleh SOP. Artinya orang tak ada crowd kat situ. Contoh, memanglah kita letak situ perlu ada orang yang menghidang. Jadi itu yang petugas tadi. Di samping ramai-ramai petugas, ada tugas yang untuk menghidang supaya bila dia nak buat style buffet, dia ambil sendiri, dia akan ada crowd. Betul. Di situ. Bila ada yang menghidang, bukanlah hidang atas meja macam VIP, tak adanya ada yang tolong cedokkan. Okey. Agar perjalanan majlis ataupun jamuan itu lebih teratur, dapat elakkan 3S dan kita galakkan untuk 3W, betul ya? Ya. Untuk dilaksanakan ketika ibadah itu dilaksanakan, insya-Allah. Okey, baiklah. Saya kira apa yang penting sekarang ini adalah pemahaman dan juga tanggungjawab daripada setiap yang terlibat untuk melaksanakan sambutan Aidil Adha dan juga ibadah korban itu sendiri. Tak kiralah penganjur, petugas maupun peserta-peserta itu sendiri. Sebab kita tak mahu, Datuk dan juga Doktor, adanya kluster Aidil Adha pula minta dijauhkanlah. Nauzubillah. Baik. Apapun terima kasih saya nak ucapkan kepada Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, Pengarah Bahagian Pendidikan JAKIM, bersama dengan Dr. Zulhizam Abdullah, Pakar Perubatan Kesihatan Awam KKM, bersama kita hari ini berkongsi tentang SOP Aidil Adha dan ibadah korban. Itu saja untuk kami bawakan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum.